Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti diucapkan kepada semua anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian. Okey, Alhamdulillah hari ini Ustaz nak berkongsikan sebuah tajuk yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, terutama di dalam musim cuti persekolahan ni. Ramai kita tengok kat luar sana remaja-remaja yang mula kembali aktif dengan social medianya, dengan couple kat luar yang berpegang-pegang tangan, yang bersentuh-sentuhan, yang sweet-sweet kalah bintang filem kan. Okey, jadi kaitan daripada apa yang Ustaz kongsikan pada hari ini tidak lain dan tidak bukan ialah tajuk yang dianjurkan oleh agama Islam kita, iaitu malu perisai iman. Okey, ini merupakan subjek pendidikan Islam dan sangat berkaitan dengan daripada sudut syarak. Okey, jika anda ada buku teks, anda boleh select halaman 184 hingga 190 buku teks anda. Buku teks pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, pelajaran yang ke-24 dan di dalam bidang akhlak Islamiah. Alright, apa yang ingin kita tekankan pada tajuk ini? Pertama, apa maksud akhlak? Akhlak pula. Apa maksud malu perisai iman ni? Malu. Dari segi bahasa, kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Manakala maksud malu perisai iman daripada aspek istilah, maksud malu. Malu ni daripada segi bahasa kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Daripada aspek istilahnya, daripada segi istilahnya pula, merasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dirinya dihina. Dalam Islam ni, kita berpegang kepada dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli, macam Ustaz pernah ingatkan berulang kali, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dan dalil aqli adalah fakta. Okey, apa pegangan kita kat sini? Dalil naqli merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-25. Okey, yang bermaksud, kemudian salah seorang perempuan, dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, "Sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami." Nampak dia datang dengan tersipu-sipu malu. Okey, ini merupakan surah apa? Surah Al-Qasas ayat 25. Alright, kita tengok contoh sifat malu yang merupakan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi contoh perbuatan Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi. Okey, merujuk kepada apa? Sebuah hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan salat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang bermaksud, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Okey, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Baginda jawab gitu bila ditanya. Alright. Jadi kita tengok sifat malu yang dituntut oleh agama Islam. Pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contohnya, malu untuk berjudi, malu untuk mengumpat, malu untuk mengutuk ataupun membahan ataupun menyindir perli dan sebagainya, rakan-rakan kita. Okey, apa lagi malu yang dituntut? Malu melanggarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tidak menunaikan solat fardu. Kita rasa malu dengan Allah. Kita rasa malu pasal kita orang Islam, kita tak solat. Okey, kita malu makan di khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan. Ini contoh-contoh malu yang dituntut. Malu meninggalkan perkara sunat seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Okey, solat sunat ni banyak. Solat sunat sebelum zuhur, solat sunat 2 rakaat apa semua kan. Jadi banyakkan solat sunat dan kita perlu malu apabila kita tidak melakukan solat-solat sunat yang dituntut. Okey, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Bila kawan kita ada masalah, ada terkesan apa-apa, perlukan bantuan yang teramat-amat perlu, kita buat tak tahu, buat sombong, buat belagak. Patut kita kena ada perasaan malu. Bila kita tahu saudara kita sedang diuji Allah, kita patut rasa malu jika kita tidak membantu rakan kita.
Seterusnya, malu yang dituntut adalah malu melakukan perkara yang perkara-perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri. Ya, orang lain makan dengan tangan kanan. Ada adab, ada akhlak. Kita makan dengan tangan kiri, jadi kita malu. Melainkan kita ni kidal semua jadi, ya, itu cerita lain. Okey, berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Cakap kosong, cakap yang tak ada faedah, cakap yang benda-benda lara, cakap benda-benda yang mengaibkan, menyakitkan hati orang. Itu adalah perbuatan yang perlu kita malu pada diri sendiri dan tidak bercakap sopan. Suka mencarut, suka maki hamun orang, suka ejek-ejek orang. Ini perbuatan-perbuatan yang perlu kita malu dalam kehidupan kita. Okey, sifat malu yang dilarang. Kalau tadi sifat malu yang dituntut dalam Islam. Sekarang sifat malu yang dilarang. Apa sifat malu yang dilarang ni? Pertama, malu belajar. Kedua, malu melakukan perintah agama. Ketiga, malu melakukan kebaikan. Contoh, malu belajar. Apa yang dilarang tu? Malu berada di hadapan dalam kelas. Dia malu sangat kan? Ustaz suruh, cikgu suruh pergi ke depan untuk bentang ke, untuk kongsikan pandangan ke apa ke sesi soal jawab. Dia malu. Malu yang tidak bertempat. Ini adalah perbuatan malu yang dilarang di dalam agama Islam. Kerana jika kita malu ketika belajar, maka kita sendiri yang rugi. Ada pepatah Melayu yang mengatakan, malu bertanya sesat jalan. Apatah lagi malu ketika di dalam belajar. Kita belajar ni kita nak dapat ilmu. Kalau kita malu, macam mana kita nak belajar? Macam mana kita nak mengetahui sesuatu ilmu itu? Seterusnya, malu membaca di khalayak ramai. Bila ustaz test, cikgu-cikgu test, suruh baca, suruh memperdengarkan bacaan Al-Quran, bacaan apa-apa sajalah berkaitan dengan pelajaran anda malu yang tidak bertempat. Jadi malu membaca di khalayak ramai adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Malu ke majlis ilmu, malu bertanya guru. Macam Ustaz cakap tadi, nak pergi majlis ilmu dia malu, pergi konsert, konsert BTS, konsert bagai-bagai apa semua kan, dia tak malu pula. Kalau ke majlis ilmu dia rasa macam old school, dia rasa macam tak up to date. Ini tak betul Okey, seterusnya, malu melakukan perintah agama. Malu menjadi imam ketika solat. Pakat tepis, pakat lawan tolak, tak nak malu yang tak tempat. Orang nak kita jadi imam, kita tak nak pasal kita rasa kita malu pada diri sendiri. Sedangkan kita sebagai, terutama yang lelaki lelaki lah, yang ni patut training daripada sekarang untuk menjadi imam, belajar-belajar. Nanti satu hari nanti nak jadi suami, nak jadi ayah kepada anak-anak. Macam mana kan kalau nak jadi imam dekat sekolah pun malu-malu kan. Okey, seterusnya, malu berucap di khalayak ramai. Kalau kita malu melakukan perintah agama, malu berucap di khalayak ramai, macam Ustaz cakap tadi, kita sendiri yang rugi. Kita akan makin rasa down, kita akan makin rasa tidak confident terhadap diri sendiri. Seterusnya, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Ini ada dalam satu filem Si Tanggang. Akhirnya ibu dia menyumpah anak menjadi batu. Itu filem kan. Tapi itulah realiti kehidupan ni. Malu nak mengaku mak kita miskin, ibu bapa kita miskin, ibu bapa kita tua. Jangan. Tak boleh malu. Busuk ke, tak cantik ke, buruk ke, apa ke, itu adalah ibu bapa yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita sehingga kita hebat seperti hari ini. Jangan jadi manusia yang cepat lupa diri. Jangan jadi orang yang seperti kacang lupakan kulit. Cepat lupa asal-usul tak boleh. Okey, seterusnya, malu melakukan kebaikan, iaitu malu bertanya, malu berada di dalam majlis ilmu. Macam tadi juga, dia nak buat benda yang elok, dia malu. Benda yang tak elok, benda maksiat, dia tak tahu malu pula kan. Ini realiti yang banyak berlaku. Okey, seterusnya, hubungan sifat malu dengan iman. Okey, merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, yang bermaksud malu itu sebahagian daripada iman. Okey, orang yang malu itu adalah orang yang beriman. Malu yang bertempat macam Ustaz mentionkan tadi, sebentar tadi Ustaz nyatakan sudah tadi, malu yang bertempat. Okey, tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kebaikan, bukan malu yang tidak bertempat malu yang bersesuaian dengan tuntutan syarak. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Ustaz rasa faham dekat ni kalau tak faham boleh tanya dekat ruangan chat nanti. Alright, kita tengok kepentingan sifat malu. Apa pentingnya seseorang ini ada sifat malu? Pertama, benteng keimanan. Dia merupakan benteng kepada keimanan seseorang
Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak bermoral. Seterusnya, berlumba-lumba mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Kita akan berlumba-lumba buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Kita akan taat pada perintah Allah. Bila kita ada sifat malu, kita takut kita malu dengan Allah, kita malu melakukan maksiat. Jadi kita akan berlumba buat perintah Allah. Benteng keimanan, orang yang malu akan jaga maruah diri daripada terjebak daripada gejala tidak bermoral seperti couple yang peluk-peluk, pegang-pegang, duduk tempat-tempat yang sunyi dan menakutkan. Alright. Sifat malu seseorang menyalahkan kecintaan akhlak dan kemuliaan insan. Maksud dia bila ada sifat malu dia akan menyalahkan akhlak kita dan kemuliaan seseorang itu. Dan seterusnya, kepentingan sifat malu juga, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat kerana dia sentiasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk melakukan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, daripada tajuk ini, apa yang kita boleh pelajari? Pertama, kita tengok apa latih tubi yang boleh kita warm up balik, kita test sejauh mana kefahaman kita. Pertama, nyatakan maksud malu daripada segi bahasa dan istilah tadi. Kena tahu maksud malu daripada segi bahasa apa, maksud malu daripada segi istilah tu apa. Kedua, nyatakan dalil nakli. Macam Ustaz cakap tadi, dalil ada dua, dalil akli dengan dalil nakli. Dalil akli adalah fakta, dalil nakli adalah Al-Quran dengan hadis. Jadi dia minta kat sini nyatakan dalil nakli berkaitan sifat malu yang dituntut dalam agama Islam. Seterusnya, nyatakan contoh sifat malu yang patut diamalkan oleh murid. Oleh anda semua. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya malu membawa kebaikan. Okey, jadi daripada hadis Nabi ini, daripada sabda Nabi ini, terangkan pendapat ataupun pandangan anda bagi menyokong pernyataan ini ataupun pernyataan tersebut. Sesungguhnya malu itu membawa kebaikan. Apa yang anda nak sokong? Apa pandangan anda? Bagi pandangan anda. Dan berikutnya, okey, kategorikan, nyatakan sifat malu yang dituntut dan yang dilarang. Banding beza lah maksud dia. Kategorikan ni buat sifat malu yang dituntut tu apa. Okey, apa sifat malu yang dituntut tadi. Dan sifat malu yang dilarang itu apa. Buat perbandingan kat situ. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, Zaliha malu untuk menjawab soalan guru di dalam kelas kerana takut ditertawakan oleh rakan-rakan. Nyatakan pandangan anda berserta hujah yang sesuai. Hujah tu apa? Hujah itu adalah fakta yang menyokong pandangan anda. Apa dia punya point dia? Point anda sokong hujah tersebut apa? Alright. Jadi nyatakan pandangan, pendapat anda berserta hujah. Hujah tu fakta yang kuat lah untuk menyokong pandangan di atas. Okey, bagaimanakah anda dapat membantunya menyelesaikan masalah? Jadi kawan anda ni macam tu kan. Zaliha ni dia malu untuk menjawab soalan guru dalam kelas kerana takut ditertawakan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi bagaimanakah anda dapat membantunya menyelesaikan masalah ini? Alright, jadi Ustaz rasa daripada tajuk ini kita dah warm up, kita dah tahu sikit berkaitan dengan malu. Malu ini adalah perisai iman, merupakan tajuk di dalam mata pelajaran pendidikan Islam bidang akhlak Islamiah. Akhlak Islam bukan akhlak yang dibenci Islam. Okey, selamat mengamalkan malu, perisai iman. Okey, kita sebagai orang yang beriman kena ada sifat malu dan malu itu praktikkan malu yang dituntut, bukan malu yang dilarang. Kena tahu beza apa itu malu yang dituntut dan apa itu malu yang dilarang oleh agama Islam. Moga beroleh manfaat daripada perkongsian ringkas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.